kita bertenang, sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memimpin pelajaran Kidung. Sudah lihat Kidung bilangan 39. 39. Sini kata pertama. Sini kata kedua. Sini kata ketiga. Sini kata terakhir. Sila lihat lagi Kidung bilangan 44. 44. Sini kata pertama. Sini kata kedua.
Seni kata keempat. Sila lihat lagi kidung bilangan 59. 59. Seni kata pertama. Seni kata kedua. Seni kata ketiga. Sila lihat lagi kidung bilangan 108. 108.
pertama. Seni kata kedua. Seni kata ketiga. Seni kata keempat. Syukur puji Tuhan, pimpin pelajaran kidung sampai di sini saja. Semoga Tuhan memberkati. Haleluya. Baik, mari kita siap sedia sama-sama doa dalam hati. 请大家预备好，一起同心默祷。 Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memulakan kebaktian. 奉主耶稣基督圣名开始聚会。 Pertama-tama, mari kita sama-sama berdiri puji Tuhan bilangan 7. 首先，我们一起站立唱诗第7首。 Hilang umat Tuhan memuji Allah Esa, hidup yang dibawa kasih sebagai yang hormat. Semua dosa dan derita telah diraih olehnya.
我们的耶稣这为娘，借着每个在对村，依着我耶稣个我娘，应要显应主荣耀，别当今生个难受风。爱恋万能的重要，要咱们领情的平原，好的平遥来幻想，并且所有的老太阳，生在这座幻想。要做了灯光的面，segala berkat terhitung. Engasnya berkata berkat dosia kita, segalanya yang ingin damai kalian setianya, atas nama tebusannya, penuh berkat ujung, cinta sayang air hujan, menyanyikan kasihnya. Allah bersyukur karya Rong yang dosannya saja meluputannya mengelesai barunya berharap kedatangannya bebasan. Baik, silakan duduk. 请坐。 Baiklah, sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan pada petang ini, 我们还没有一起来去听主的道之前， pertama-tama kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. 首先呢，我们要一同向神祷告。 Kita serahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. 我们把这次的聚会呢，交托在主耶稣的手中。 Kiranya Roh Kudus Tuhan mengaruniakan kita hikmat, 愿主的圣灵呢，赐给我们智慧， supaya melalui firman Tuhan yang disampaikan itu kita dapat membangunkan iman kepercayaan kita. 透过等下所分享的道理，能够造就我们的信心。 Kita beroleh pengertian dan juga kita dapat melakukannya. 我们能够明白，我们也能够行出来。 Baik, mari kita satu hati, kita sama-sama berdoa. 我们同心一同祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panjatkan doa. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat petang, salam damai sejahtera saya ucapkan kepada rekan-rekan sekerja, diaken, penetua, pendeta, dan semua jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. 哈利路亚！在这里问候所有主内亲爱的同工、传道、长职、弟兄姐妹们，大家平安。 Syukur puji Tuhan pada petang ini kita dapat sama-sama berkumpul baik di dalam aula gereja maupun di dalam talian. 感谢主，今天呢，我们能够聚集在一起，不管是在会堂里面的，或者是在线上的， untuk menyembah kepada Tuhan. 来一起敬拜神。 Jadi pada petang ini kebaktian ini diadakan di gereja Guong di Kota Belut. 那么今天呢，我们聚会的场所是 Kota Belut 的这个古望教会。 Jadi kalau kita lihat ini keadaan mimbar sudah ada perubahan sedikit. 如果我们看看这个讲台呢，已经有所改变了。 Dulu kalau kita pernah pergi di gereja di Guong di sini. 如果我们曾经来过古望教会， maka keadaan mimbar dia berlainan sedikit, di belakang kita ada perabot. 它的这个讲台呢比较不一样，后面这里呢还有一些橱柜。 Tetapi awal tahun itu ada buat renovation sedikit. 但是呢，今年年头呢做了一些修改。 Jadi dia punya desain pun ada ubah sedikit. 那么它的这个设计呢也有所改变。 Jadi menurut diakon dia bagi tahu ini desain dia ada tema dia. 那么根据只是说这里这个设计呢有一个主题。 Tema dia yaitu humble, merendah diri. 那么它的主题呢就是 humble， 就是谦卑。 Jadi kalau kita lihat dari belakang ini keadaan mimbar macam biasa saja. 那么如果我们从后面看这个讲台呢，好像非常的一般。 Bila kita datang sedikit, rupanya sangat cantik pula, ada lampu. Ya. 但是如果我们靠近一点呢，发现到其实它很漂亮，还有灯光。 Jadi itulah humble, merendah diri. 这就是 humble， 要谦卑。 Jadi sebagai umat Tuhan, kita mau merendah diri di hadapan Tuhan. 所以呢，身为神的百姓呢，我们在神的面前必须要谦卑。 Sebaliknya kita mau memuliakan nama Tuhan. 反过来呢，我们应当要荣耀主的名。 Kita mau mengagungkan nama Tuhan. 我们要尊崇神。 Jadi itulah tajuk kita pada petang ini, dimuliakanlah nama Tuhan. 这就是我们今天的主题，荣耀主的名。
Jadi pada hari ini atas anugerah penebusan Tuhan kepada kita, 今天呢，靠着主耶稣的这个救赎恩典， maka kita beroleh peluang untuk beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus. 我们就有机会透过耶稣基督来去领受救恩。 Di dalam kitab Efesus memberitahukan kepada kita, 在以弗所书呢，有告诉我们， Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. 那么神在创世以前已经拣选了我们。 Jadi mengapa Tuhan memilih kita supaya kita ini beroleh keselamatan? 那么神为什么要拣选我们，让我们得着救恩呢？ Apa tujuan Tuhan dia memilih kita? 神拣选我们有什么目的呢？ Salah satunya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. 其中一个目的呢，就是要荣耀主的名。 Ya, mari kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 43. 我们来看以赛亚书43章， Yesaya pasal 43 kita baca ayat yang ke-7. 以赛亚书43章第7节， Ayat 7. 第7节， Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. 就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所做成、所造作的。 Jadi di sini mengatakan semua orang yang disebut dengan nama Tuhan 这里呢说到，凡称为我名下的人， diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. 是为了神的荣耀创造的。 Jadi hari ini kita disebut dengan nama Tuhan. 所以呢，今天我们被称为神的百姓， Kita sudah dijadikan orang kudus di dalam Tuhan. 在主里呢，我们已经成圣了。 Maka Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. 神创造我们呢，就是为了他的荣耀。 Dan kemuliaan nama Tuhan ini juga Tuhan sudah tempatkan di dalam kalangan umat pilihannya. 那么这个主的荣耀呢，神已经把它放在这个神的百姓当中。 Mari kita lihat di dalam kitab Yesaya ya. 我们来看以赛亚书 Pasal 46 ayat 13. 46章13节， Yesaya 46 ayat 13. 以赛亚书46章13节， Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya. Dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. 我使我的公义临近，必不远离；我的救恩必不迟延。我要为以色列我的荣耀在西安施行救恩。 Jadi kita mendapati ada dua perkara di sini. 在这里呢，我们发现到两件事情。 Yang pertama tentang anugerah keselamatan, itulah disebutkan dalam terjemahan Indonesia kelepasan. 第一呢，这里就说到了救恩。 Ya, jadi kelepasan yaitu anugerah keselamatan. 这个救恩、救赎的恩典 Tuhan dia letakkan di mana? Hanya di Sion. 神把救恩放在哪里呢？只放在西安。 Menurut kitab Ibrani, Sion hari ini itulah jemaat, itulah gereja. 那么照着希伯来书呢，西安就是指着现今的教会。 Kemudian keagungan Tuhan, 接下来呢，这个神的荣耀 Tuhan berikan kepada siapa? 神给了谁呢？ Di sini disebutkan kepada Israel. 这里说到呢，给了以色列。 Itulah umat yang dipilih, yang ditebus oleh Tuhan. 这就是神所拣选、神所救赎的名。 Jadi ini menunjukkan kemuliaan Tuhan ada pada jemaat. 这就表示说呢，神的荣耀呢，处在教会当中。 Nah, kita boleh lihat juga di dalam kitab Efesus, surat Efesus. 我们也可以在这个以弗所的书信中看到， Efesus pasal 3 ayat 21. 以弗所书3章21节 Ayat 21. 21节， Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. 但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿门。 Jadi di sini mengatakan kemuliaan Yesus itu ada di dalam jemaat. 这里说到呢，神的荣耀呢，在教会中。 Jadi siapa jemaat?
教会是谁呢？ Kita semualah jemaat yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. 我们大家都是已经领受神救恩的教会， Maka gereja ataupun jemaat seharusnya menampilkan sinar kemuliaan nama Tuhan. 所以呢，身为神的教会呢，我们就必须要反照或者是彰显出神的荣耀。 Jadi apakah hidup kita hari ini menampilkan kemuliaan nama Tuhan? 那么我们今天的生活是否有彰显出神的荣耀呢？ Jadi hari ini kita akan membincangkan bagaimana dari dalam hidup kita dapat memuliakan nama Tuhan. 今天呢，我们就要讨论一下，要如何在生活中来去荣耀神， Ataupun daripada jemaat keseluruhannya bagaimana kita dapat memuliakan nama Tuhan. 或者是呢，整体的教会来说，我们要怎样才可以荣耀主？ Yang pertama yaitu melalui perbuatan umat Tuhan itu sendiri. 第一呢，是要透过那一个百姓、那一个神的百姓自己的行为。 Kemuliaan nama Tuhan selalunya bersangkut paut dengan perbuatan umat yang Dia pilih. 那么神的名呢有多么的荣耀，通常都跟他所选择的百姓有关。 Sekiranya umat Tuhan menjalankan satu kehidupan yang baik bersesuaian dengan firman Tuhan, 如果他的百姓呢过着一个遵照神旨意的生活， maka nama Tuhan dimuliakan. 神的名呢就得着荣耀。 Tetapi kalau umat Tuhan yang disebut, yang dipanggil nama Tuhan, tetapi perbuatan mereka itu tidak baik, 不过如果他们是称为神的百姓，不过他们的这个行为不好， ini tidak memuliakan nama Tuhan, sebaliknya membuatkan nama Tuhan itu dihujat. 这就不荣耀主的名，反而让主的名受亵渎。 Nah, kita lihat dalam kitab Roma ya. 我们来看罗马书， Roma pasal yang kedua. 罗马书2章， Roma pasal 2 kita melihat di dalam ayat 24. 罗马书2章24节， Ayat 24. 24节， Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. 神的名在外邦人中因你们受了亵渎，正如经上所记的。 Nah, kalau kita mau lihat latar belakang ini ayat, kita boleh baca dalam Yesaya 52 ayat 5. 如果我们要看这一节的这个背景呢，我们可以看以赛亚书52章的5节。 Waktu itu umat Tuhan, mereka dalam keadaan yang berdosa, kemudian memberontak terhadap Tuhan. 那一个时候呢，百姓的这个情况呢，就是在罪恶当中，而且他们背逆神。 Maka disebabkan itu musuh berkuasa terhadap mereka. 因此呢，这些敌人就胜过他们。 Maka waktu itu umat Tuhan mereka ditawan oleh musuh mereka. 因此呢，当时神的百姓呢就被仇敌所掳掠。 Jadi bila mereka ditawan, musuh mereka itu menghujat, terus-menerus menghujat nama Tuhan. 当他们被掳掠的时候呢，他们的仇敌整天都在亵渎神的名。 Jadi kenapa nama Tuhan dihujat? Karena umat yang Dia pilih itu berdosa. 为什么神的名被亵渎呢？因为他的百姓犯罪， Perbuatan mereka itu tidak memuliakan nama Tuhan. 他们的行为呢不荣耀神的名。 Jadi bila musuh berkuasa atas mereka, tidak lagi dapat menjalankan kehidupan yang memuliakan Tuhan. 当仇敌来去胜过他们的时候呢，他们就不能够过着神百姓的这个应当的生活。 Nah, ini pun sama juga pada hari ini. 今天呢也是一样。 Kalau dosa berkuasa di dalam kehidupan kita, 如果罪在我们的生命中掌权的话， hati kita dikuasai oleh iblis. 我们的心呢被魔鬼所控制， Maka kehidupan kita ini tidak dapat memuliakan nama Tuhan. 我们的生活呢就不能够荣耀主的名， Sebaliknya, ya, nama Tuhan itu dihujat. 反而神的名将会被亵渎。 Sama juga kalau kita ingat itu peristiwa Musa waktu dia di Gunung Sinai. 我们也可以思想一下摩西在西乃山的事迹。 Karena ini Musa dia lambat kembali kepada umat Israel.
因为摩西呢，他迟延没有回到以色列的百姓中， Maka umat Israel mereka menjadi bimbang, takut. Kemudian mereka menyuruh Harun membuat anak patung lembu emas bagi mereka. 百姓呢觉得害怕，觉得担心，就吩咐亚伦来去为他们制造一个金牛犊这个金像。 Jadi dalam keadaan demikian mereka melakukan sesuatu perkara yang melanggari ya firman Tuhan. 因此呢，他们就做了一件来去违背神命令的事情。 Jadi akibatnya musuh-musuh mereka itu mencemooh mereka. 因此呢，他们的仇敌就来去嗤笑他们。 Kita lihat dalam Keluaran pasal 32 ya. 我们来看出埃及记的32章。 Keluaran pasal 32 kita baca ayat 25. 我们看32章的25节。 Keluaran 32 ayat 25. 出埃及记32章32章25节。 Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. 摩西见百姓放肆，亚伦纵容他们，使他们在仇敌中间被击刺。 Jadi kita dapat melihat bila perbuatan umat tidak lagi menuruti kehendak Tuhan. 这里呢，我们可以看到百姓呢已经不跟随神的命令了， Mereka dicemooh. 他们被击刺。 Jadi bila mereka dicemooh, maka secara langsung nama Tuhan itu juga dihujat. 当他们被击刺的时候，自然而然的，神的名也会被亵渎。 Kadangkala ini hubungan Tuhan dengan umatnya seperti hubungan bapa dengan anak. 有时候呢，这个神与百姓的关系就好像是父亲跟儿子的关系。 Kalau itu anak dia melakukan sesuatu hal yang tidak baik, 如果这个孩子呢做了一件不好的事， nama bapak dia pun ikut terpalit sekali. 那父亲的名呢也一起的受害。 Demikianlah kalau umat Tuhan melakukan sesuatu yang tidak baik, 那么神的百姓如果做了一件不好的事， maka nama Tuhan kita pun ikut dihujat sekali. 我们主的名呢一同也被亵渎。 Jadi itulah kita mau memperhatikan perbuatan kita sebagai umat Tuhan. 因此呢，我们必须要身为神的百姓，我们必须要留心我们的行为。 Apakah perbuatan kita di dalam hidup kita ini memuliakan nama Tuhan ataupun sebaliknya? 我们在生活中的一举一动是否有荣耀主的名呢？ Jadi Yesus pernah memberikan satu identity di dalam kehidupan murid-muridnya. 那么主耶稣曾经在他的门徒的生命中给了他们一个身份。 Apakah identity yang Tuhan Yesus berikan kepada muridnya? 主耶稣赐给他门徒的身份是什么呢？ Kita baca dalam kitab Injil Matius ya. 我们来看马太福音， Injil Matius pasal 5 kita baca dalam ayat 13. 马太福音5章13节， Injil Matius pasal 5 ayat 13. 马太福音5章13节。 Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面被人践踏了。 Ayat 14. 14节， Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 你们是世上的光，城照在山上是不能隐藏的。 Jadi di sini ada dua identity yang Tuhan berikan kepada murid Tuhan Yesus. 这里呢，主耶稣就给了他的门徒两个身份。 Satu, Yesus kata kamu adalah garam. 一，耶稣说他们是世上的盐。 Kemudian Yesus kata lagi kamu adalah terang dunia. 然后呢，耶稣又说你们是世上的光。 Jadi garam, terang, masing-masing ada kepentingan dia di dunia ini untuk kehidupan manusia. 那么这个盐和光呢，在世界上呢，对人是有益处的。 Kenapa Yesus, apakah kehendak Yesus daripada dua identity yang Tuhan berikan kepada muridnya? 那么主耶稣把这两个身份赐给他的门徒，有什么旨意呢？ Kita lihat dalam ayat 16. 我们看第16节， Ayat 16. 16节，
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. 你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 Nah, kenapa kita mau jadi macam garam? Kenapa kita mau menjadi terang dunia? 为什么我们要做盐？为什么我们要做光？ Supaya kita dapat menampilkan perbuatan yang baik yang dapat memuliakan nama Bapa kita yang di sorga. 好让别人能够看见我们的好行为，便将荣耀归给我们在天上的父。 Jadi fokus perbuatan baik untuk kemuliaan Bapa di sorga. 所以呢，好行为的焦点呢，就是为了要荣耀神的名。 Perbuatan baik kalau di dunia ini ada yang ditujukan untuk memuliakan diri sendiri. 在世界上的好行为呢，有一些是为了要荣耀自己的名。 Ya, tetapi ya perbuatan baik yang diajarkan Alkitab bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Bapa. 不过呢，在圣经中的教导，我们所做的好行为呢，是为了要荣耀父。 Jadi perbuatan yang baik bagaimana yang dapat memuliakan Bapa di sorga? 那么怎样的行为才能够荣耀在天上的父呢？ Tidak semua yang baik dari dunia ini dapat memuliakan Bapa di sorga. 世界上好的事情不都能够荣耀天父。 Jadi apa standar perbuatan baik yang diajarkan oleh Alkitab dapat memuliakan Bapa yang di sorga? 那么圣经中教导哪一些好行为能够荣耀我们的天父呢？ Kita lihat dalam Matius pasal 19. 我们来看马太福音的第19章。 Matius pasal 19 kita baca ayat 16 dan ayat 17. 我们看马太福音19章16到17节。 Ayat 16. 16节， Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 有一个人来见耶稣，说：“夫子，我该做什么善事才能得永生 Ayat 17. ？”17节， Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." 耶稣对他说：“你为什么以善事问我呢？只有一位是善的。你若要进入永生，就当遵守诫命。” Jadi ini pertanyaan orang muda yang kaya, pertanyaan yang penting juga. 这是一个少年财主问的问题，也是一个非常重要的问题。 Apa perbuatan baik yang dapat memberikan hidup kekal? 我该做什么善事才能得永生呢？ Yesus kata, 耶稣说 turutilah segala perintah Allah. 要遵守神一切的命令。 Kalau kita baca ayat 18, ayat 19, kita tahulah itu adalah 10 firman Allah. 如果我们看第18、19节，我们就知道这里是神的10条诫命。 Jadi kita tahu 10 firman Allah dalam kategori hukum Taurat itu adalah hukum moral. 我们知道呢，10条诫命在这个一切的律法当中呢，是这个道德律。 Jadi standar perbuatan baik itulah kita perlu melakukan menjaga hukum moral ini di dalam kehidupan kita. 那么这个善事的标准呢，我们就是要守着这一些道德律。 Kita harus tahu mengasihi Tuhan, kita harus tahu mengasihi sesama manusia. 我们必须要晓得爱神，也要晓得爱人。 Maka jika kita melakukan hukum ini, maka kita dapat melakukan perbuatan yang baik yang dapat memuliakan Bapa yang di sorga. 如果我们能够遵守这些诫命呢，我们就行出了善，我们就能够荣耀我们的天父。 Seorang bapa kalau dia tahu anak dia itu baik, 如果一位父亲知道自己的孩子好， anak dia itu patuh terhadap yaitu nasihat ataupun arahan ibu bapa, 这个孩子呢，他遵行他父母的命令， sudah tentu bapak itu akan senang hati, gembira terhadap anak dia. 当然这位父亲呢，他当然会喜悦他的孩子。 Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah, kalau kita mengikuti perintah Allah,
maka akan menyenangkan hati Tuhan. 同样的，我们身为神的儿女，如果我们遵行天父的话呢，我们也能够蒙神喜悦。 Jadi Tuhan sangat mengharapkan kita sebagai anak-anak Allah ini melakukan sesuatu yang baik. 那么主非常希望我们这些神的儿女能够做出善行。 Di masa yang lalu juga Tuhan mengharapkan umatnya itu melakukan sesuatu yang dapat memuliakan nama Tuhan. 那么从前呢，主也希望他的百姓呢能够行出一些荣耀主的善行。 Sebaliknya apa yang Tuhan dapat? 反而神得着什么呢？ Kita lihat dalam Yesaya pasal 5 ya. 我们来看以赛亚书的第5章， Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7. 以赛亚书5章7节， Yesaya 5 ayat 7. 以赛亚书5章7节。 Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya kelaliman, ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran tetapi hanya keonaran. 万军是耶和华的葡萄园，就是以色列家，他所喜爱的树就是犹大人，他指望的是公平，谁知倒有暴虐；指望的是公义，谁知倒有冤声。 Kita boleh lihat lagi dalam ayat yang keempat ya, 我们还可以看第4节， ayat 4. 4节。 Apatah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? 我为我葡萄园所做之外，还有什么可做的呢？我指望结好葡萄，怎么倒结了野葡萄呢？ Jadi umat pilihan Tuhan itu ibarat kebun anggur yang diusahakan oleh Tuhan. 那么神的百姓呢，就好像是神所栽培的这个葡萄园。 Jadi sekarang kita lihat ini Tuhan dia macam seorang pekebun sudah mau tanam ini, mau mengusahakan ini kebun anggur. 那么我们现在看见呢，神就好像一个栽种果园的一个人。 Jadi Tuhan harap-harap bila dia sudah tumbuh ini anggur dia punya buah itu manis lah. 那么主希望这个葡萄长成了以后呢，是甜的， Ataupun buah dia itu bagus baik. 或者说它的这个果实是好的 Tahu-tahu dia rasa asam. 谁知道呢？它的味道是酸的。 Itulah Tuhan mengatakan apalagi yang harus dia lakukan. 所以呢，主就说我还应当做什么呢？ Kalau kita lihat dalam ayat 2, Tuhan begitu berusaha untuk menjaga kebun anggurnya. 如果我们看第2节的话，我们可以看出主是多么的关心他的葡萄园。 Jadi dia sudah sangat berusaha tetapi masih juga asam. 他已经非常努力了，不过呢，还是结了野葡萄。 Itulah dalam ayat 4 dia katakan apalagi harus saya perbuat. 因此呢，第4节他就说还有什么可做的呢？ Kenapa Tuhan kata asam? 为什么主说我们是酸的？ Sebab perbuatan umat pilihannya itu tidak baik. 因为呢，他的百姓的作为不好。 Tuhan harap-harap mereka melakukan keadilan, sebaliknya melakukan kelaliman. 那么主希望他们行善，反而他们行恶。 Tuhan mengharapkan umatnya melakukan kebenaran, tetapi mereka melakukan keonaran. 那么神指望他们行公义，谁知呢发生很多的怨声。 Jadi perbuatan mereka itu tidak memuliakan nama Tuhan. 他们的这些作为呢，没有荣耀神。 Sama juga kita pada hari ini, Tuhan mengharapkan kita ini adalah tanaman pohon anggur yang baik. 今天我们也是一样主呢希望我们成为好的葡萄树。 Maka kita hasilkanlah buah yang baik yang dapat menyenangkan hati Tuhan. 因此呢，我们必须要结出好的果子，能够蒙神喜悦的果子。 Jadi bila kita lihat ini tanaman ini umat Israel tidak disukai oleh Tuhan. 当我们看见这个以色列民没有蒙神喜悦， Maka mulai dari ayat 8 banyak ya kutukan Tuhan. Tuhan mengatakan celaka kepada umatnya itu sendiri. 从第8节开始呢，神就有许多咒诅他百姓的话。 Apa yang umat Tuhan sudah lakukan? 那么主的百姓做了什么呢？ Kalau kita baca dari ayat 8 sampai ayat 23, 如果我们从第8节念到第23节，
ada yang peminum, 有一些是醉酒的 ada yang jago dalam yaitu mencampurkan itu minuman, 有一些呢就把各种各样的酒呢掺杂在一起 ada yang suka makan rasuah yaitu makan suap. 有一些喜欢接受贿赂， Akibatnya yang benar itu jadi salah, yang salah itu jadi benar. 最后导致真的变假的，假的变真的。 Ada yang melihat kejahatan itu baik. 有一些呢把恶看为善。 Jadi dalam keadaan situasi begini, umat Tuhan dalam keadaan yang porak-poranda. 在这样的情况当中呢，神的百姓呢真的是乱七八糟， Maka tidak lagi dapat memuliakan nama Tuhan. 已经再也不能够荣耀主的名。 Itulah akhirnya Tuhan menghukum mereka. 因此呢，最后神就惩罚他们。 Nah, kita lihat ya dalam Yesaya pasal 5 ayat 12 ya. 我们看以赛亚书5章12节， Yesaya pasal 5 ayat 12. 以赛亚书5章12节， Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. 他们在宴席上弹琴、鼓瑟、击鼓、吹笛、饮酒，却不顾念耶和华的作为，也不留心他手所做的。 Jadi apa ini perbuatan Tuhan, apa ini pekerjaan Tuhan? 所以呢，耶和华的作为，神手所做的是什么呢？ Itulah yang kita baca tadi di dalam ayat yang kedua. 这就是我们在第2节所念过的。 Bagaimana Tuhan mengusahakan umatnya sehingga mereka dapat hidup dalam keadaan diberkati. 就是主为他的百姓做了些什么，让他的百姓呢能够过着美好的生活。 Tetapi karena hidup mereka itu dalam pesta pora, mereka tidak dapat melihat perbuatan Tuhan ini. 不过呢，因为他们在生活中奢华宴乐，让他们看不出神的作为 Apalagi untuk memuliakan nama Tuhan. 哪里还可以荣耀主的名呢？ Jadi kalau kita mau memuliakan nama Tuhan, kita harus selalu merenungkan, mengingati pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. 因此呢，如果我们要荣耀主的名呢，在生活中我们必须要常常纪念神的作为。 Jadi kalau kita selalu merenungkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita selalu dapat bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. 如果我们在生活中常常纪念主的作为呢，我们就会懂得常常来去感谢。 Nah, kita lihat dalam kitab Mazmur. 我们来看马太福音 Mazmur pasal 50 ayat 23. 马太福音20章 Mazmur 50 ayat 23. 对不起诗篇50篇25节。 Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. 诗篇第50篇23节，50篇23节，凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。 Jadi yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan nama Tuhan. 那么以感谢为祭的，就是荣耀主的名。 Jadi bagaimana kita dapat bersyukur, itulah kita mengingati, merenungkan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. 我们要如何来去感谢呢？就是在生活中常常的纪念神所做的事情。 Baru kita dapat bersyukur, kemudian memuliakan nama Tuhan. 这样的话，我们才会懂得感谢，才会荣耀主的名。 Jadi yang pertama tadi, bagaimana kita dapat memuliakan nama Tuhan, ada sangkut paut dengan perbuatan umat Tuhan. 那么刚才我们所说的要如何荣耀主的名，第一就是要跟作为有关。 Jadi kita harus sebagai umat Tuhan, kita harus memperhatikan perbuatan kita, apakah itu memuliakan nama Tuhan. 所以呢，我们身为神的百姓，我们必须要留意观察自己的作为是否有荣耀主的名。 Baik, yang kedua, 第二， bagaimana kita sebagai umat Tuhan ini dapat memuliakan nama Tuhan. 我们身为主的百姓，要如何才能够荣耀主的名呢？ Yaitu harus mengalahkan dosa dan kejahatan. 必须要战胜一切的罪恶。 Kita memperhatikan dalam sejarah kehidupan Israel ya. 我们可以观察一下以色列的这个生活历史。 Setiap kali musuh dikalahkan ataupun kejahatan itu disingkirkan,
maka nama Tuhan itu akan dimuliakan. 每一次呢击败仇敌或者是击退罪恶的时候呢，神的名就得着荣耀。 Contohnya kita lihat sewaktu ini umat Israel dia keluar daripada tanah Mesir. 比如说我们看这个百姓出埃及以后， Kenapa sampai 10 tula baru ini Firaun membenarkan ini umat Tuhan keluar dari Mesir? 为什么要到10灾才那么多，这个法老才愿意让他们离开呢？ Ini karena perbuatan Tuhan yang sengaja mengeraskan ini hati Firaun. 这是因为呢，神故意要让这个法老硬着他的心。 Jadi di sini kita melihat ya sebenarnya Tuhan bukan hanya berurusan dengan Firaun saja. 其实我们看见呢，神不只是对法老动手， Tetapi Tuhan berperang melawan berhala-berhala yang ada di Mesir. 其实呢，神也以埃及地的偶像来去征战。 Jadi bilakah yang jahat itu sepenuhnya dikalahkan? 当这些坏的全部被击败了， Ya, pada waktu bangsa Israel itu sudah menyeberangi Laut Teberau. 那时候百姓呢就经过了这个红海， Maka disitulah mereka dapat kemenangan yang total. 他们在那里呢就得着了完全的胜利， Dan musuh dibinasakan. 仇敌呢都消灭了， Dan nama Tuhan dimuliakan. 神的名呢就得着尊荣。 Kita lihat dalam Keluaran pasal 14 ya. 我们来看出埃及记的14章， Keluaran pasal 14 kita baca dalam ayat 17 dan ayat 18. 出埃及记14章17到18节。 Keluaran pasal 14 ayat 17. 出埃及记14章17节。 Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. 我要使埃及人的心刚硬，他们就跟着下去。我要在法老和他的全军、车辆、马兵上得荣耀。 Ayat 18. 18节， Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. 我在法老和他的车辆、马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。 Nah, kita terus baca dalam ayat 27 dan ayat 28. 我们再看27、28节。 Ayat 27. 27节， Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. 摩西就向海伸杖，到了天一亮，海水仍旧复原。埃及人避水逃跑的时候，耶和华把他们推翻在海中。 Ayat 28. 28节， Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. 水就回流，淹没了车辆和马兵。那些跟着以色列人下海法老的全军，连一个也没有剩下。 Jadi dalam ayat 17, ayat 18, Tuhan di situ mempunyai satu niat untuk menyatakan kemuliaannya. 那么在17、18节呢，可以看出神呢有一个想要让自己得着荣耀的意念。 Jadi bagaimana Tuhan mau menyatakan kemuliaannya itulah dalam ayat 27, ayat 28 kita sudah baca tadi. 那么神要如何使他得到荣耀呢？就是在我们念过的第27、28节， Di mana Tuhan mencampakkan seluruh prajurit Mesir yang ingin mengejar umat Israel waktu itu. 就是神把这些追赶以色列人的战车、马兵淹没了。 Seluruhnya ditenggelamkan oleh air Laut Teberau itu. 他们全军都被红海的海水淹没了。 Jadi musuh itu benar-benar dibinasakan sama sekali. 那么仇敌呢，真正的、完全的被消灭了。 Jadi apabila
bangsa Israel mendapat kemenangan seperti ini, 当以色列人得着这样的胜利， maka ya, nama Tuhan itu dimuliakan. 神的名呢就得着尊荣。 Jadi apabila sesuatu yang jahat itu sudah dibinasakan, maka Tuhan dimuliakan. 当某一件坏的事情被消灭了，神的名呢就得到荣耀。 Jadi menurut Paulus, peristiwa bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir ini adalah satu anugerah penebusan. 那么跟着保罗所说的，以色列人能够出埃及呢，这是一个救赎的恩典。 Hari ini dia satu lambang pembaptisan. 今天呢，它预表着一种洗礼的象征。 Kita boleh lihat dalam 1 Korintus ya. 我们可以看哥林多前书， 1 Korintus pasal 10哥林多前书10章 ayat 1 dan ayat 2. 第1到第2节。 Ya, ayat 1. 第1节， Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. 弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过。 2. 2节， Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. 都在云里、海里受洗，归了摩西。 Jadi kita lihat ya peristiwa di mana mereka menyeberangi Laut Teberau itu, Paulus melihat itu sebagai satu anugerah baptisan. 所以呢，他们过红海的这个事迹，保罗看作是一种洗礼。 Jadi kita mendapati sewaktu mereka melalui itu Laut Teberau, maka orang-orang yang jahat, yaitu prajurit-prajurit Mesir, semua dibinasakan di dalam laut itu. 我们就发现，当他们过红海的时候呢，埃及的一切战车、马兵呢，都被海水淹没了。 Jadi demikian juga di dalam anugerah pembaptisan, sewaktu kita dibaptis, maka semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita itu telah diampuni. 那么我们洗礼的时候也是一样，我们身上的一切的罪、一切的过犯呢，都被洗去了。 Sehingga iblis itu tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita. 甚至呢，魔鬼已经不能够在我们的生命中掌权了。 Dalam Mika pasal 7 ayat 19, 在米迦书7章的19节， Tuhan mengatakan dia melemparkan kesalahan kita ke dalam tubir-tubir laut. 那么神说他把我们一切的罪呢投入深海。 Jadi demikianlah anugerah keselamatan, yaitu membinasakan segala yang jahat. 所以呢，这个赎罪的恩典呢，消灭了一切的罪恶。 Jadi kita mendapati ya di dalam kitab Yohanes, apabila Tuhan dia ditinggikan untuk disalibkan demi menggenapkan anugerah keselamatan. 那么在约翰福音，我们也看到，当耶稣被钉十字架的时候呢，他被高举，为了是要成全神的救恩。 Sewaktu dia ditinggikan itu, disalibkan, maka dia mengatakan anak manusia itu dimuliakan. 那么当他被钉十字架、被高举的时候呢，那里就说到呢，神的儿子得荣耀。 Kita boleh lihat ya dalam Yohanes pasal 12 ayat 23. 我们可以看约翰福音的12章23节。 Ayat 23. 12章23节。 Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. 耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。” Mengapa disalib itu dikatakan dimuliakan? 为什么钉十字架说是得荣耀的时候呢？ Karena ya waktu Yesus menggenapi anugerah keselamatan, maka ya 因为 dosa dikalahkan. 当耶稣成全救恩的时候呢，罪恶就被战胜了，罪恶就被打败了。 Mereka yang sudah berada di dalam Tuhan Yesus dan tahu menjaga iman kepercayaan mereka, iblis tidak dapat menguasai mereka. 那些在主里的人，如果能够保守自己的信仰的话呢，魔鬼就不能打败他们。 Yesus juga mengatakan alam maut juga tidak dapat menguasai mereka. 耶稣也说过呢，这个阴间也再也不能够掌权了。 Jadi inilah kemenangan di dalam Yesus. 这就是耶稣里面的得胜。 Jadi apabila
iblis dikalahkan, nama Tuhan dimuliakan. 当魔鬼被打败呢，神的名就得着荣耀。 Jadi apabila Tuhan sudah menguduskan kita, 当神已经让我们成圣了， maka janganlah kita kembali kepada kita kembali semula kepada perkara-perkara yang najis. 那么我们就不要再回到以前这些不洁净的生活。 Kalau kita baca ya dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 13. 如果我们看哥林多前书5章13节， Di situ Paulus memberitahu segala sesuatu yang najis itu harus diusir dari tengah-tengah jemaat. 那里呢，保罗有说到呢，把所有的这些恶人、这些罪恶呢，都要从我们中间赶出去。 Karena jemaat adalah tubuh Yesus. 因为呢，教会是神的身体， Jadi tubuh Yesus harus berhiaskan dengan kekudusan. 主的身体呢，耶稣的身体呢，必须要以圣洁来去装备自己。 Jadi kalau kita tidak berusaha untuk menyempurnakan rohani kita, 如果我们没有努力的来去做灵修的工作， walaupun kita sudah menerima anugerah keselamatan, 虽然我们已经得着了救恩， maka kita akan terlepas anugerah keselamatan itu kalau tidak mempertahankan iman kita. 我们如果不持守我们的信心呢，我们就会放弃这个救恩。 Kita lihat dalam Yesaya, 我们来看以赛亚书， Yesaya pasal 62 ayat 1 dan ayat 2. 以赛亚书62章1到2节 Ayat 1, 第一节， Yesaya 62 ayat 1. 以赛亚书62章1节。 Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. 我因西安必不静默，为耶路撒冷必不牺牲，直到他的公义如光辉发出，他的救恩如明灯发亮。 Ayat 2. 2节， Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. 列国必见你的公义，列王必见你的荣耀，你必得新名的称呼，是耶和华亲口所起的。 Jadi di sini kita melihat Tuhan tidak berdiam diri, senantiasa mengusahakan Sion. 这里呢，我们就看出呢，耶和华不停的都在为西安努力。 Ya, Tuhan berusaha sampai mereka melihat kemuliaan ini Sion. 神不断的在工作，一直到大家都能够看见西安的荣耀， Sampai melihat ini kebenaran bersinar. 直到能够看见这个救恩如明灯发亮。 Jadi kalau kita tahu Tuhan senantiasa berusaha untuk menjadikan Sion ini sempurna, maka itulah kita perlu menjaga kehidupan rohani kita. 如果我们知道呢，神不断的工作，要让西安得着完全，我们就应当要更加做好灵修的工作。 Kalau kita lihat dalam Alkitab, kemenangan terakhir yang diperoleh. 如果我们看圣经最后的得胜， Dalam Wahyu pasal 18 kita mendapati kejatuhan ini kota Babel ya. 在启示录的第18章，我们可以看见这个巴比伦的倾覆。 Kota Babel ini melambangkan dunia yang penuh dengan kejahatan. 巴比伦预表着充满罪恶的这个世界。 Jadi bila kota Babel ini sudah jatuh, maka dalam Wahyu pasal 19 kita mendapati di situ ada pujian ataupun nyanyian kemenangan yang memuji kemuliaan Tuhan. 巴比伦倾倒了以后呢，在启示录的第19章呢，就有说到唱诗荣耀神。 Jadi sebagai umat Tuhan, kita perlu menjaga kekudusan hidup kita dan harus memuliakan nama Tuhan. 所以呢，身为神的百姓呢，我们必须要来去持守生活中的这个圣洁，来去荣耀主的名。 Jangan karena yaitu kecemaran kita, maka nama Tuhan itu dihujat oleh bangsa-bangsa. 不要因为我们的污秽呢，让神的名在外邦中被亵渎。 Jadi akhir sekali kita lihat dalam Mazmur 29. 最后呢，我们来看诗篇29篇。 Mazmur 29 kita baca dalam ayat yang kedua. 诗篇29篇，我们看第2节。 Mazmur 29 ayat 2. 诗篇29篇2节。
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的装饰敬拜耶和华。 Baik, perkongsian firman Tuhan yang dapat saya kongsikan sampai di sini. 那么今天能够分享的道理呢，到此。 Seterusnya kita puji Tuhan bilangan 10. 接下来呢，我们赞美神第10首。 Muliakan Yesus yang Maha Kuasa. Rayakan Yesus Tuhan itu. Haleluya, haleluya. Muliakan Yesus Tuhan itu. Rayakan Yesus yang pakai ditbah. Rayakan Yesus Tuhan itu. Haleluya, haleluya. Muliakan Yesus Tuhan itu. Rayakan Yesus yang segera datang. Rayakan Yesus Tuhan itu. Haleluya, haleluya. Rayakan Yesus Tuhan itu. Baik, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada petang ini, 那么还没有结束今天的聚会之前， sekali lagi kita akan sama-sama berdoa. 我们会再一次的一同祷告。 Dalam doa kita terus mendoakan keadaan semasa kita yang masih lagi dalam keadaan ini COVID. 在祷告中呢，我们继续为现在的这个新冠肺炎的疫情来去代祷。 Kita mohon Tuhan terus melindungi dan menjaga kita semua. 我们求神继续的保护我们大家。 Dalam doa juga kita tidak lupa mendoakan kesejahteraan negara kita. 那么在祷告中呢，我们也要为国家的这个平安来去代祷。 Jadi dan kita juga terus mendoakan kemajuan Injil Gereja Yesus Benar. 我们也要为我们真耶稣教会福音的兴旺来去代祷。 Mendoakan agar Tuhan ya menggerakkan pekerja-pekerjanya. 我们要祷告神，希望他但愿他能够来去使到他的工人来去动工。 Baik, satu hati kita sama-sama berdoa. 我们同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus panjatkan doa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Pandanglah pada Yesus, pandang wajahnya yang mulia, sungguh hampa pengharapan dunia, karena sinar kemuliaannya. Pandanglah pada Yesus, pandang wajahnya yang mulia, sungguh hampa pengharapan dunia, karena sinar kemuliaannya. Amin. Syukur puji Tuhan, kebaktian kita pada petang ini sampai di sini. 感谢主呢，我们今天的聚会到此结束， Semoga Tuhan memberkati kita semua. 愿神祝福我们大家， Haleluya. 哈利路亚。